Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Jadi, okay, so chapter 5. Yang ni muka surat dia dekat tepi kan 61. Okay, kita buat yang basic dulu. Saya tak go through everything ya. By 3:30 kita dah kena masuk topik lain. Okay, bab 5, trigonometric ratios. So dalam ni involving sin, cos, tangent. Okay. Bila awak nak gunakan trigonometric ratios, you need to have a right angle triangle. So tu key point dia. So dalam ni awak ada hypotenuse, opposite, adjacent. Apa guna hypotenuse, opposite dengan adjacent side adalah to find the trigonometric ratios. Okay, to find the sin, cos and tangent. So dalam ni juga awak ada belajar special angle which is 30, 60 and 45. Okay, so mari kita go through terus kepada soalan. So this one, identify the hypotenuse, opposite. Okay, dia nak hypotenuse, opposite side and adjacent side based on the angles given. Okay, hypotenuse, opposite dengan adjacent semua berdasarkan angle yang diberi. So let's say look at number 1. Okay, number 1, this is a right angle triangle which is mana? Okay, BCD, triangle BCD. Okay, so sekarang dia refer to angle BDC. So BDC yang mana? Beritahu saya, angle BDC dekat mana? On which vertex? D. D. Awak tengok yang tengah ni, yang tengah ni adalah huruf D. Jadi angle dia dekat sini. So kita nak refer to this angle. Saya letak alpha. Okay, so tengok angle ni sahaja. Okay, hypotenuse side yang mana? Which side? BD. BD, the longest side. BD. Okay, good. So biasanya hypotenuse ni sama je untuk semua triangle. Maksudnya kalau refer the same triangle, bagilah angle mana-mana yang dia nak pun, hypotenuse tetap sama. Hypotenuse still the opposite side with 90 degree. So 90 degree kat sini, opposite side dia adalah hypotenuse. So BD. So angle yang ni pun BD. Okay, yang berbeza ni adalah opposite dengan adjacent. So the first one kita nak refer to alpha, angle BDC. So angle dekat sini. Jadi opposite side dia adalah BC. BC. Okay. Adjacent side adalah yang sebelah dia, CD. Okay. So begitu. Kalau kita refer to CBD, so CBD angle kita on vertex B. So dekat sini. Okay, jadi opposite side dia adalah CD. Adjacent side dia adalah yang sebelah. Okay, BC. Okay, biasanya terbaliklah yang ni. Okay, so simple je. Boleh? Boleh. Yeah, so ini saya tak discuss banyak. Okay, next. So kita nak cari sin, cos, tangent. So hari tu kita dah belajar dah. The formula is sin theta opposite over hypotenuse. Cos theta adjacent over hypotenuse. Last sekali tangent theta opposite over adjacent. So cah tawa. Okay, so kena ingat selepas sin mesti angle, selepas cos mesti angle, selepas tangent mesti angle. Tangent theta datang sekali, cos theta datang sekali, sin theta pun datang sekali. Tak boleh sin saja. Sin apa tak boleh. Okay, so sin mesti involving dengan angle. Okay, the first one, complete the table below. Okay, kita nak try buat nombor 1. Okay, angle DEF. Triangle DEF. Mana triangle dia? Tak nampak.
kosong sikit. So DEF. Okay ni Ni adalah triangle DEF. Okay. So the first one kita nak buat X dulu. Sin X, cos X dengan tangent X. So sin X. So bila kata sin X, awak hanya refer to angle X sahaja. So angle X berada on the vertex D. Jadi refer dekat sini jadi. So sin adalah opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse. So tengok X kat sini, opposite dia adalah, saya tak nampak pula. Ni huruf apa? Huruf E, okay. So tengok X kat sini, opposite side dia adalah FE ataupun EF. Jadi kita tulis EF over hypotenuse dia adalah DF ataupun FD. Okay. Plus ya. Lepas tu cos formula adjacent over hypotenuse. Biasa nak mudah, awak label tu maksud saya kan. Kita dah tahu dah X kita dekat sini. Okay, this one is our angle. Okay, terus label. So, opposite to this angle is FE. So, ini adalah opposite side. Adjacent side dia ini. Lepas tu ini adalah hypotenuse. So, tinggal nak ambil masuk dalam formula je lah. So, cos X is adjacent DE over hypotenuse. Hypotenuse DF. Okay, tangent X opposite over adjacent. So, opposite is EF over adjacent is DE. Okay, dah settle. Okay, ni in terms of vertices sebab dia hanya bagi vertex sahaja, dia tak bagi pun measurement. Okay, Y pula kita refer kepada Y. So, bila kita refer kepada Y, okay, Y dekat sini. Jadi, this one is opposite. Okay, yang sebelah ni adalah adjacent, yang paling panjang ni adalah hypotenuse. So, same goes to sin X. The formula is opposite over hypotenuse. So, untuk Y opposite dia adalah DE. Okay, hypotenuse sama DF. Okay, cos opposite over, adjacent over hypotenuse. So, adjacent dia adalah EF. Hypotenuse dia adalah DF. Last one, tangent Y. Tangent Y opposite over adjacent. So, opposite dia adalah DE over EF adjacent. Okay, boleh ke? Boleh. So, simple Identify the angle first and then awak label opposite, adjacent, hypotenuse. So, in case kalau awak ada two triangles. So, berapa sekalipun triangles yang ada, awak refer one by one. For example, this one. Kita ada PQR dengan PRS. So, tengok PQR dulu. Okay, tengok PQR kita ada angle X. So, settle X dulu. And then, awak tengok PRS kita ada angle Y. So, settle Y. Dia konsep dia sama je. Yang penting triangle awak mesti right angle triangle. Okay, right angle triangle. For example, awak tengok KLN. Okay, KLN. Okay, dekat sini, X berada di sini. Okay, so X kat sini. Jadi kita boleh refer to this triangle. Okay, kita boleh refer to this triangle. So kalau saya lukis kat sini, right angle kita adalah ini, sini K, sini K, sini L, sini N. So sini adalah X. Okay. Tapi untuk Y awak tak boleh ambil yang sebelah dia. Tak boleh ambil yang ni. Kenapa saya tak boleh ambil triangle yang ini sahaja? Kenapa tak boleh ambil triangle yang kalau ni? Sebab? Tak ada right angle. Right angle. Yes. It is not right angle triangle. Jadi kita nak ambil yang mana? Bagi tahu saya nak ambil yang mana? KLN. KLN, yes. Okay, so bila saya nak buat untuk Y, okay,
saya kena guna KLN. Baru dia jadi right angle triangle. So ini adalah Y. Okay. Tak boleh ambil KMN sebab dia bukan right angle triangle. Okay. So saya letak kat situ. Okay, next. Kita nak solve the problems. Okay. So kita nak buat nombor 2 lah. Okay, nombor 2 Okay, the question asks to you to complete the table below. Okay, based on the given information in the diagram, in the triangle. Jadi, so the first one, dia dah settlekan dah triangle RST. Okay, angle 20 degree. Okay, next triangle QST. So, QST yang ini. Okay, this one. QST. Okay, saya buat colour orange ni. So, angle dia adalah 40. Dekat mana 40? Ni 20 campur dengan 20. Okay, this one 40 degree. So angle yang dia refer adalah dekat sini. Dekat T. Okay, so dekat T. Okay, now kita nak cari sin theta. Sin theta ni sin 40 lah. Sebab theta kita sekarang adalah 40. So bila sin, formula dia adalah opposite over hypotenuse. Okay, so 40 dekat sini, opposite side dia adalah cuba tahu opposite side dia apa? Opposite side to 40 degree. Which side? QS. 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 Good. Q sampai S. Okay. Berapa? Berapa total? From Q to S? 6.7. Okay, good. So over hypotenuse. Hypotenuse dia apa? QT kan? Hypotenuse dia adalah QT. QT berapa? 8.4. 10.4 tengok betul-betul 8.5 tu arti. Okey, tolong kira berapa? Berapa tu? 0.644. 0.644. Saya ambil 64 je lah. Okay, next cos theta pula. So masih theta yang sama bila cos adjacent over hypotenuse. So adjacent untuk 40 degree yang ni. Adjacent berapa? 8. Okay, good. Hypotenuse sama. Okay, berapa? Berapa jawapan? 0.77. 0.77. Okay, last kali tangent theta opposite over adjacent. So opposite tadi kita dah jumpa dah 6.7. Adjacent 8. So berapa? Kosong poin 84. 0.84. Okay. So kita nak buat 60 pula. Okay, 60. So 60. Okay, they refer to triangle PST. Okay, the big one. Triangle PST yang ini. Okay, so yang ini, so the angle is 60 degree. Allah. Okay, so ini adalah 60 degree. Okay, jadi sin theta opposite over hypotenuse. So opposite berapa? Kau ni kecoh Berapa opposite? 13.9. Okay, good. Hypotenuse? 16. 16. Okay. The answer is? 0.87.
Okay, so same goes to this one. So adjacent masih sama. 8. Okay, 16. So 0.5. So this one is 13.9 over 8. So yang ni awak dapat 1.74. So fill in this one. So kalau awak tengok bahagian sign. Okay, bahagian sign yang ni. Kolom yang ini. Okay, so awak tengok nilai dia. 0.34, 0.64, 0.87. The bigger your angle, the bigger the sin theta. Okay, so dekat sini kita boleh fill in less than. Okay, so sin 20 less than sin 40 less than sin 60. Untuk cos pula terbalik. Okay, cos theta. So yang ni. So untuk cos, the bigger the theta, the smaller the cos theta. So cos theta dia makin lama makin menurun. So ini greater than. Okay, last one your tangent also more bigger. The bigger your angle, the bigger the tangent theta, the value of tangent theta. So tangent 20 less than 40 less than 60. Boleh dapat? Boleh. Yeah, the most important thing is in trigo, so you need to ensure that your angle is correct and all the sides adjacent, hypotenuse and opposite must be correct. So kalau betul-betul lah punya value. Okay. So next. Yang ini saya nak buat nombor 2. On page 64. Okay, 64. So the question asks you to find the value of each of the following. So each of the following. Okay, tadi kita dah buat find the sides, hypotenuse, opposite dengan adjacent, and then find the value of your sin theta, cos theta, tangent theta given all the 3 sides. Sekarang dia hanya bagi 2 side je, tapi you need to find sin, cos, tangent. Okay, dia bagi 2 side je. Untuk trigo, okay, kalau awak ada 2 side je, awak boleh cari lagi 1 side. Tapi awak tak boleh guna trigo, awak nak kena guna apa? Macam mana nak cari satu lagi side? Pythagoras theorem. Yes, Pythagoras theorem dengan trigonometric ratio ni dia adik-beradik, bukan adik-beradik, dia saudara mara lah, ada bau-bau bacang sikit. So dia akan help each other. Okay, dia akan membantu antara satu sama lain. Okay, so nak bantu kat mana? So Pythagoras theorem biasa kita guna bila involving sides only. Maksudnya dia hanya tanya pasal sisi saja, the length of sides. Okay, kita akan guna Pythagoras theorem. Syaratnya kita kena tahu 2 side. Okay, so Pythagoras theorem. So yang ini dia biasanya nak cari side. Okay, bila cari angle tak boleh guna Pythagoras theorem. Okay, syaratnya dia kena bagi 2 sides. Okay, ataupun awak kena tahu 2 sides. Okay, mungkin dia tak bagi direct 2 side, dia bagi 1 side, 1 angle. Awak cari satu lagi side and then baru cari another side, 3 sides. Okay, so awak tahu 2 side, awak boleh cari another side. Okay, kalau trigo pula, trigo biasa kita guna kalau kita nak cari angle, nak cari side pun boleh. Okay, kalau awak nak cari, okay, so kalau kita nak cari sides, menggunakan trigo, awak kena ada 1 side and 1 angle. Okay, kalau awak nak cari angle, you need to know 2 sides. Bolehkah? Okay, trigo ni dia special. Dia special, kita boleh tahu angle. Kalau Pythagoras kita hanya tahu side sahaja, the length of side. Okay, so kalau trigo kita nak cari side boleh, kita nak cari angle boleh.
Itu syarat dia. Okay, so sekarang dekat sini, dia soalan pertama dia nak cari QR. Okay, dia nak cari side. Jadi nak cari side given another two side which is PQ is 9, PR is 15. Jadi awak nak cari QR. Guna Pythagoras theorem. So QR yang kita nak cari ni is not a hypotenuse. So bila bukan hypotenuse awak kena tolak. Okay, bila length yang awak side yang awak nak cari tu is not a hypotenuse. So you need to subtract apa tolak apa. Hypotenuse which is opposite to right angle. So ini adalah hypotenuse. So hypotenuse squared minus satu lagi side. Tak kisahlah side mana-mana kan yang awak ada yang ini. So 9 squared. And then take the square root. Okay, berapa jawapan? 12. Okay, 12. So dapat kita punya side ini adalah 12. So sini adalah 12. Okay, 12 cm. Okay, dah siap. Okay, kalau yang awak nak cari tu adalah hypotenuse, awak kena tambah. Kalau yang nak cari tu bukan hypotenuse, awak kena tolak. Syaratnya hypotenuse kat depan, awak kena dapat positif. Okay, next barulah kita boleh cari sin, cos, tangent. Okay, now label dulu. Kita dah label dah dekat sini adalah hypotenuse. Okay, tell me PQ ni adjacent ataupun opposite? PQ. Adjacent. Tengok betul-betul. Adjacent or opposite? Opposite. Opposite. Okay guys kan? Mana tahu opposite? Mana tahu adjacent? Opposite daripada theta. Sebab theta kita kat sini. Nampak tak? This one is our theta. Theta kita pada R. Jadi yang opposite side to theta is PQ. So ini adalah opposite. Jadi yang ini adalah yang sebelah dia. So ini adalah adjacent. Bolehkah? Boleh. Okay. So bila awak dah label, kita tinggal plug in je lah. So sin theta is opposite over hypotenuse. Jadi opposite awak adalah 9, hypotenuse adalah 15. Okay, kecilkan. Bahagi 3, bahagi 3. So 3 over 5. Okay, next cos theta. Cos theta is adjacent over hypotenuse. So adjacent adalah 12, hypotenuse adalah 15. Kecilkan. Okay, bahagi 3, bahagi 3. So 4 over 5. Last one tangent theta. Tangent theta is opposite over adjacent. So opposite awak 9. Adjacent is 12. Okay, kecilkan bahagi 3, bahagi 3. So 3 over 4. Okay, boleh? Boleh. Okay. So 5 saat kawan nak salin. So untuk yang lain pun sama juga. Okay, untuk nombor 1, 3 dan 4. Okay dah. Next. Kena bawa muka sebelah. Okay, soalan ni saya buat satu je lah. Okay, so soalan ni solve each of the following without using calculator. Okay, tanpa guna calculator. Jadi soalan pertama, given sin x equals to 1 over sec 5, cos x equals to 2 over sec 5. Calculate the tangent x. So sebelum ni kita dah belajar dah. Saya harap masih ingat lah. So tangent x, kita ada formula special untuk tangent x which is involving sin and cos. Tangent x also equals to sin x.
Saya lost kejap tadi. Boleh nampak ke screen? Boleh dengar? Nampak. Boleh. Tiba-tiba lost connection. Okay. So kita ada satu formula. Okay, good. So kita ada satu formula, tangent x equals to sin x over cos x. Jadi kita apply je lah formula dalam ni. Okay. So kita just substitute sin x 1 over sec 5 divide cos x 2 over sec 5. Okay. Ada berapa per awak nampak dekat sini? 3. Ada 3 kan. Jadi macam mana nak selesaikan ni? Okay. Cara dia, ni saya tak nak awak hafal. Saya nak tahu, nak awak tahu macam mana nak selesaikan yang sebenarnya. So, the big per yang paling besar tu awak tukarkan kepada simbol bahagi. Jadi per yang ini tukar kepada simbol bahagi. So, kita ada 1 over sec 5 bahagi divide 2 over sec 5. Kita tahu kalau kita ada pecahan, bahagi tak boleh buat. So apa kita boleh buat? 1 over sec 5 change to multiplication and then this one will be turn over. Okay, terbalikkan. So bahagi jadi darab. Once awak tukar convert into multiplication. So yang ni kena terbalikkan, flip. Okay, so 2 dekat bawah, sec 5 dekat atas. Jadi awak boleh cancel out 1 over sec. Okay, so bila awak nampak banyak sangat per, tolong buat macam ni. Okay, certain orang dia boleh nampak yang ni sebenarnya boleh potong terus, tapi tak semua keadaan boleh potong terus. Keadaan ni bila dua-dua denominator dia adalah sama, so boleh potong terus. Saya risau bila awak jumpa numerator yang sama. Bila numerator yang sama nanti awak potong numerator dia pula. Itu dah salah. Okay. Yang boleh potong bila denominator sahaja yang sama. Kalau numerator, tolong buat macam ni. Kalau awak nampak numerator dia sama, tolong buat macam ni. Okay. Bolehkah? So nanti nombor 2 tu awak try sendiri. Okay, 5 second. Tak awak salin. Okay, settle. Next. Okay, part B. Okay, yang ni menarik. Okay, so far awak dah belajar how to find side, okay, without measurement. Okay, awak dah tahu macam mana how to determine the opposite side, the hypotenuse and then the adjacent side. Next, awak dah tahu how to find the trigonometric by using sides. So awak dah tahu how to find sin theta, cos theta, tangent theta. Tak kisahlah dia bagi measurement or dia bagi side sahaja. Okay, labeling sahaja. Okay, this one. Okay, sekarang ni pula dia bagi awak punya trigo. Okay, the value of trigo is given. Dia bagi sin theta berapa, cos theta berapa, tangent theta berapa. And then the question asks you to find the missing length of side. Okay, dia nak cari length of side pula. Tadi kita nak cari trigo je kan, side semua diberi. Okay, sekarang nak cari length of side, dia bagi pula trigo. Jadi konsep dia semua sama. Okay, let's try number 1. Okay, dia bagi sin theta equals to 3 over 5. Kita tahu sin theta, okay, formula dia adalah opposite over hypotenuse. So kita tahu 3 ni adalah opposite, 5 ni adalah hypotenuse. Okay, tolong label terus pada diagram. Okay, 3 dekat mana, 5 kat mana. So your theta is here. Okay. So ni adalah awak punya theta. Okay, so opposite dia adalah ini, hypotenuse adalah ini. Okay, ini adalah adjacent. So dia dah bagi dah dekat sini, opposite kita 3. So awak tulis kat sini, opposite kita 3. Okay, so ni opposite kita 3. Okay, hypotenuse dia bagi dah, hypotenuse kita 5. Okay, adjacent tak bagi. Adjacent tak bagi tapi kita boleh tahulah adjacent kita berapa. Cuba tahu adjacent kita berapa. 4. 4, bagus. Okay, kalau 3, 5, partner dia adalah 4. So boleh guna patagoras theorem.
Okay, so awak dah tahu dah daripada form 2 benda lah ni. Okay, 3, 4, 5, Pythagorean triplet. Okay, so sekarang apa yang dia beri adalah the simplest ratio. Okay, dia bagi the simplest ratio, is not the real measurement. Okay, tapi diagram ni kalau awak perasan dekat sini dia bagi tahu length ni adalah 6. Allah. Okay, awak punya opposite side the real measurement 6. Padahal dia bagi tahu tadi opposite kita adalah 3. Okay, so apa kena mengena 3 dengan 6 ni? Apa kena mengena 3 dengan 6? Nilai 3 tu 6. Nilai 3 tu adalah ratio. Real measurement kita adalah 6. Okay. So ini hanyalah ratio sahaja, tapi real measurement adalah 6. So how to get 6 from 3? Darab 2. Darab 3 times 2. So dapatlah 6. Jadi nak dapat real measurement for hypotenuse dengan adjacent pun kena darab 2. So 5 times 2 is 10. Okay. 4 times 2 is 8. So our real measurement for your hypotenuse is 10. This one is 8. Soalan apa? Soalan nak length of side of y. Okay. Jadi nak buat macam mana? Awak boleh buat satu-satu. Maksudnya awak kira dulu one part sama dengan berapa. So ini cara satu lagi instead of this one. Okay, awak boleh guna method ni. Method ni pun selalu juga student guna pakai. So kita tahu 3 bahagian ratio, 3 parts of ratio represent 6 cm. Okay, kita cari 1 part of ratio. Okay, 1 part of ratio is 6 divided by 3, which is 2 cm. Jadi our y is a 5 part. So 5 times 2. So you get 10 cm. So nak guna cara ni pun boleh. Okay. Kalau awak nak guna cara contoh yang lebih kat sebelah tu boleh. So macam mana cara contoh tu pula? Okay, yang ni cari 1 part and then awak darab. Okay, cara sebelah tu, contoh sebelah. Okay, dia bagi sin theta equals to 3/5. Jadi awak tulis dulu info dia bagi. Sin theta equals to 3/5. Okay. So now, ini jangan usik. Yang 3/5 jangan usik. Apa yang awak perlu buat adalah sin theta. Okay, so tengok sin theta berdasarkan gambar rajah sahaja. Okay, gambar rajah sahaja. Original. Okay, original gambar rajah kita kosong macam ni. So berdasarkan gambar rajah, sin theta kita opposite. So opposite kita adalah 6. Okay, 6. Hypotenuse kita adalah y. Ini adalah hypotenuse. Okay, so substitute. Sin theta, opposite kita adalah 6. 6. Hypotenuse kita adalah y. Okay, so when you substitute the value, hanya ada satu je unknown, which is y. Okay, so bila ada one unknown, one equation, so you can solve. How to solve? Kita ada satu per dekat sini, so you can use cross multiplication. Okay, so 6 times 5, 30. 3 times y, 3y. So kita nak y je, so 3, kita eliminate 3, so divide by 3 both side. Okay, so y equals to 30/3, so equals to 5. So dapat nilai yang sama. Okay, boleh mana-mana kaedah. Janji cara awak buat tu betul. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, next kita nak buat 5 saat Tahu Salin, kau nak Salin? Kita awak cuba buat 2 dan 3. Okay, next kita nak buat muka surat sebelah. Okay, muka surat sebelah.
Okay, yang ni special angle. Kita dah belajar dah. And then saya dah ajar dah how to create your own triangle. So, bila special angle involving two special triangles. Okay, berdasarkan triangle 60 and 30, you can get 6 trigo. Okay, yang ini dan yang ini. Okay, sin 30 cos 30 tangent 30. Sin 60 cos 60 tangent 60. Okay, another triangle is 45. Okay, 45 awak dapat lagi 3 trigo. Okay, so sin 45, cos 45 and tangent 45. Altogether is 9 value of trigo. Tak perlu hafal, ingat sahaja. Ingat dengan hafal berbeza ke? Tak. Okay, tak perlu hafal, awak faham. Okay, faham macam mana nak create your own special triangle and then get all the special angles. Okay. So, without using a specific calculator, you find the value of each of the following. Kalau awak dapat decimal, maksudnya automatic saya tahu awak guna calculator. Okay, jawapan awak tak boleh decimal. Okay, so now kita nak cos 30 plus sin 60. So apply je lah, kat atas ni dah ada dah. So cos 30, this one. Okay, so substitute, set 3 over 2. Plus sin 60. Sin 60, this one. Okay, set 3 over 2. Okay, permudahkan without using calculator. Okay, so set 3 over 2 plus set 3 over 2. How many set 3 over 2? 2. Ada berapa? 2. Okay, so 2 set 3 over 2. So yang ni awak boleh cancel out. Oh, dia cantik. Ni boleh cancel out. So tinggallah set 3. Boleh ke tu? Okay. Boleh. Yang ni tambah. Kan bila tambah ada pecahan, kita tengok denominator sama tak? Dah sama dah. Okay, denominator is 2. So tak perlu nak ikut denominator. So apa yang awak perlu buat adalah set 3 plus set 3. So you have 2 set 3. Okay, and then cancel out. Okay, let's try yang bawah ni. Yang nampak panjang ni, kita buat ini. So number 4. Okay, we have 4 tangent 60 times 2 sin 30 plus 8 sin 60 times cos 60. Okay, so kita masuk satu-satu. 4 tangent 60. Saya bagi sini ya. So 4 tangent 60. Tangent 60 is set 3. 4 set 3 times 2 sin 30. Sin 30 is half. Sin 30 is half times half. Okay, plus 8 sin 60. Sin 60 set 3 over 2. Set 3 over 2 times cos 60. Cos 60 is half. So yang penting masukkan value betul. Okay, substitute the value first and then yang mana kita boleh cancel out, cancel out. So ni 2 dengan 2 ni boleh cancel out, tinggallah 1. Okay, yang ni kita boleh kecilkan. Ni 1, yang ini 4. Okay, boleh kecilkan lagi dengan sebelah ni. Ni 1, yang ni 2. Sebab ni darab ni. So bila darab kita boleh kecilkan selagi boleh. Atas dengan bawah. Okay, so tinggal 2 je. Jadi apa yang tinggal dekat sini? So sini 4 set 3 times 1. So 4 set 3 lah. Ni hanya tinggal 4 set 3 plus. Okay, yang ni bawah dah habis. Denominator dah tinggal 1. Okay, so tinggal 2 darab set 3 darab 1. So 2 set 3. Adakah ini final answer? Kak, final answer berapa? Final answer berapa? Awak ada 4 set 3 tambah dengan 2 set 3. So 6 total? set 3. Yes, 6 set 3. 4 buah oren tambah 2 buah oren. Jadi 6 buah oren. Macam tu. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, so okay.
Okay, settle So 5 saat kau nak salin. Saya laju sangat ke? Tak. Okay. Okay, kita nak buat soalan seterusnya. Okay, next. Convert each of the following to degrees and minutes. Okay, so kita ambil satu je lah. Okay, saya ambil nombor 2. Okay, bila ada dia nak degree and minutes, we have 18.7 degree. So, first kali spread 2. Okay, the first one is the whole number before decimal. So, the whole number before decimal point is 18. So, 18 plus the rest. Okay, macam nak tahu apa balance? 18.7 tolak 18. So, ada balance 0.7. Sampai sini okay? Okay. Soalan nak degree and minute. So yang ini awak tinggalkan, whole number ni tinggalkan, yang tukar yang belakang ni sahaja. Okay, so 18 degrees, so maintain. Okay, yang belakang ni tukar. So 1 degree equals to 60 minutes. Okay, so kita nak dapatkan degree dalam minutes, kita kena darab 60. Kalau minutes kepada degree, divide 60. So 0.7 times 60. Okay, tekan calculator, dapat jawapan dekat sini adalah 42. Betul tak? 42. minutes kan? Betul. Ini bukan final answer sebab masih ada simbol addition dekat tengah. Jadi kita omit the addition symbol. So tinggal macam ni. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh. 5 second. Okay, settle. Okay, next terbalik pula. Convert each of the following to degrees. Okay, dia bagi dalam degree and minutes, kita nak convert into degrees. So, we want to do number 5. Okay, yang ni pula sama juga, awak split, pisahkan. Okay, degree and minutes. So, yang degree jangan usik dah lah sebab dia nak in terms of degrees. So, degrees jangan usik. Apa yang kita nak convert adalah minutes. Okay. So kita dah belajar tadi nak convert minutes to degree, we need to divide 60. So 74 degree plus, so yang ni kita nak convert into degrees, 36 divide 60. So once awak divide 60, automatic tukarlah simbol the degrees. So dapat berapa yang belakang ni? Ha? 0.6. Tepat? Yes. Okay. So combine these together, so you will get 74.6 degree. Okay, boleh? Boleh. Kan? Ni kita akan, ya saya. Kalau dia minta second, Tak second, jaranglah dia minta second. Tapi kalau dia minta second, sama juga konsep dia. 1 minute equals to 60 second. Kalau minta second, contohlah minta second kan. Macam ni ada lagi second. So macam nak tulis second tu? Contoh 10 second. Double apostrophe. Tapi jaranglah dia minta second. Okay. So konsep ni sama juga. So awak pecah kepada 3 lah ni sebab ada second kan. So second convert into minute first and then convert into degrees. Awak nak bahagi terus pun boleh. Bahagi 60, bahagi lagi 60 untuk dapat degrees. Okay, dia macam daripada kilometer tukar kepada sentimeter.
So kilometer awak go through meter dulu and then tukar kepada sentimeter. So sama je konsep dia. Okay, so yang ni lah paling senang. Okay, so far awak hanya cari value sin theta, lepas tu awak cari dia punya theta, theta belum lagi, okay. So awak cari sin theta, cos theta, tangent theta and then length of sine. Sekarang dia bagi theta. Okay, dia dah bagi theta. So awak tinggal tekan calculator je. Okay, using a scientific calculator determine the values of each of the following correct to 4 decimal places. Soalan nak 4 decimal places. So wajib bagi 4 decimal places. Kalau soalan tak minta apa-apa, okay, jawapan awak mestilah at least 2 decimal places and 4 significant figures. Okay, 2 decimal places and 4 significant figures. Yes, soalan nak 4 decimal places. Okay, yang ni tekan je calculator. So nombor 1, sin 49. Okay, beritahu saya jawapan. Sin 49. Tekan je calculator. Berapa? 4 decimal places. Zero point 75. 7. 5 47. 0.7547. Okay, great. Yeah. Pastikan round off betul. Saya sangat strict kalau round off salah lah saya bagi walaupun bezanya 1. Okay, last kali ni nombor 4. Sin 56 degree 29 minutes. So ini tekan je calculator. Calculator awak simbol dia macam gini je. Awak tekan 56 degree 29 minutes. Awak tekan juga yang ni. Simbol bulat-bulat koma. So nanti calculator awak bagi 56 bulat, 29 bulat. Dua-dua bulat. Okay, dapat berapa yang ni? 0.8337. Betul Okay. Senang ke susah? Ini bahagian yang paling senang sebab tekan calculator. Kan? Okay, last part. Ini adalah yang terakhir. Okay, kalau yang ini, yang kita buat part ini, dia nak value of trigo given the theta. Sekarang kita nak cari theta given the value of trigo. Maksudnya awak nak cari yang 49 ni, awak nak cari 56 ni. Okay, so yang ni dia nak sin angle, cos angle, tangent angle. Sekarang kita nak cari angle dia. Okay, so soalan yang berbeza. Masih menggunakan scientific calculator juga. Kalau lah boleh guna normal ni, saya akan explain kat awak. Okay, so macam mana nak buat? Tekan je calculator. So sekarang given sin x equals to 0.0675. So nak cari x kita angle lah. So shift sign. So akan keluar simbol ni. Sin -1. Okay. So tekan shift, tekan sign, tekan value belakang ni. Okay, dapat berapa jawapan? Dia nak dalam degree and minutes. So bagi tahu terus dalam degree and minutes. How to convert in degree and minutes? Awak dapat jawapan, tekan bulat, koma. Dia akan convert terus kepada awak degree and minutes. Berapa? 3 degree. 3 degree minutes? 52. 52. Okay. Kalau second awak, yang bahagian belakang ni lebih daripada 29, maksudnya 30 dan ke atas. So automatic awak kena +1 kat sini. Okay, last one kita nak buat tangent. Okay, sama juga. Tangent x equals to 0.2829. So awak nak cari x, shift tangent and then the value. Okay, tekan dapat berapa? Saya nak dalam degree and minutes. 15 degree. 15 degrees. 47 minutes. 47. Sure 47? 48. Dalam degree dapat berapa? 15 point?
Awak bagi tahu 7.79. saya 15.79. Check. Okay, ni dalam degrees. Awak convert into degree and minutes and second, awak dapat 15 degrees 48. 47 minutes. Second berapa second? 46. 46.2. 46.035. 35. So macam ni kan awak nampak dalam kalkulator, betul? Betul. Betul. Okay, so sekarang awak tengok bahagian second. Second awak 46. More than 29 which is 30 and above. Jadi bila lebih daripada 29 which is 30 dan ke atas, so kita kena tambah 1 kat sini. Jadi 48. Okay, so dekat sini 48. Yang ni pun kena round off betul sebab semua orang kalkulator dia akan bagi jawapan yang sama. Sebab value awak semua sama. Okay, selesai semua bahagian dalam trigonometric ratios. So starting from finding the side, opposite side, adjacent side and hypotenuse. And then awak cari the value of trigo by using the given sides. And then by using the measurement given. Okay, and then awak baca special angles 30, 60 and 45. Okay, finding the value of trigo by using special angle. Okay, part yang kedua terakhir adalah find the angle by using scientific calculator. Biasa guna calculator ni bila angle yang diberi is not the special angle. Okay, macam 50 degree, 77 degree, so it's not special angle. Jadi awak kena guna calculator. Okay, last one is find the angle itself. Okay, bila nak cari angle je dia akan guna shift sign, shift cos, shift tangent. Okay, boleh? Boleh. Yeah. Kita nak buat sikit bahagian solving problems. Okay, tak sempat nak buat semua. Nanti awak buat try semua sampailah practice PT3 okay. Kalau awak tak sempat nak buat each, awak boleh try terus practice PT3 tu. Okay, so kita nak buat satu soalan je. Soalan solving problems. Kita nak try buat nombor 2. Nombor 2 ni lah. Okay, nombor 2 ni saja. So yang lain awak cuba. Baik. Okay. So ada lagi 2 hari. Okay, kalau tak ada masa sangat, awak buat practice PT3. Okay, so nombor 2. In the diagram, QRS is a straight line. Okay, given cos x equals to 5/3 and QS is to QR equals to 2:1. Calculate the length of QT. Okay, kita tengok info yang pertama, dia bagi cos x equals to 5/13. Okay, jadi terjemahkan ini pada gambar rajah. Okay, kita tahu cos x 5/13. Bila cos ini adalah adjacent, ini adalah hypotenuse. So sekarang letak ini dalam gambar rajah. So tengok x kat mana? X dekat sini. Okay, dekat P ni adalah x. Jadi bila angle awak di sini, adjacent side dia yang mana? Okay, beritahu saya, which one is the adjacent side? R. Adjacent side, bila side awak melibatkan line. Kalau R saja tu vertex. PR. Yes, R. okay, sebelah dia ni adalah PR. Bukan PQ. PQ ni adalah hypotenuse. Okay, so PR. PR ni 5, kebetulan pula memang dah 5. Jadi maksudnya ratio yang dibagi tu adalah the real measurement. So sini 5, hypotenuse 13. Jadi the real measurement also 13 cm. Boleh ke? Boleh. Senang sangat soalan ni sebab dia dah bagi the real measurement dah. Ratio awak ni adalah real measurement. So adjacent 5, kebetulan pula memang adjacent kita 5 cm. Maka hypotenuse adalah 13. So bila awak
dapat sini 5, sini 13, automatik awak akan tahu QR. So QR berapa? Berapa? 12. Betul 12. Macam mana nak dapat 12? Guna Pythagoras theorem. Okay, so awak nak cari QR. QR is not the hypotenuse. Okay, QR is not the hypotenuse. Jadi bila yang awak nak cari tu bukan hypotenuse, guna Pythagoras theorem using minus, subtraction. Jadi apa nak tolak hypotenuse? Cos 2 tolak dengan another side. Okay, 5 square. So square root, dapatlah 12. Okay, bila yang awak nak cari tu is not the hypotenuse, jadi tolak. Kalau yang awak nak cari tu adalah hypotenuse, tambah. Okay, dapat 12. Sekarang baru kita pergi kepada info yang kedua. Yang kedua saya kalikan hijau. Info yang kedua kita adalah yang ini. Okay, ratio QS is to QR is 2:1. Maksudnya QS nisbah dia 2, QR nisbah dia 1. Okay, QS tu kat mana? QS tu dari sini sampai sini. Ni nisbah dia 2. QR ni nisbah dia 1. Okay, daripada Q ke R nisbah dia 1, daripada Q ke S nisbah dia 2. Jadi awak boleh tahu nisbah R ke S. 1. Macam mana dapat 1? 1 tambah 1, 2. Betul, pandai. Okay, so ratio Q ke S 2. Kalau QR dah 1, so balance lagi 1 lah. Okay, bila ratio QR ni 1, RS pun 1, bermakna QR equals to RS. So length dia sama. Kita dah dapat dah QR kita 12 cm. Jadi kat sebelah ni pun 12 cm. Okay, soalan apa? Soalan nak QT. Okay, the question asks you to find the length of QT. So, bagi tahu saya macam mana nak cari length QT. Pythagoras. Yes, Pythagoras. Pythagoras theorem. Awak nak refer which triangle? Yang Yang mana? SQT. Yes. QST. QSP, SQT, PSQ, semua sama. So, yang ini, okay. Yang ini awak punya right angle dekat sini. So, QT ni adalah hypotenuse. So, bila kita nak cari hypotenuse, kita kena tambah. Okay. So, apa tambah apa? QS. Okay, daripada Q ke S. Sebab awak refer QSP. So, Q ke S, which is 12, 12, 24. So, 24 squared plus ST 7 squared. Okay, check the square root. So, masuk kalkulator dapat jawapan. Berapa jawapan? 25. 25. Dapat tak? 25. Okay, bolehkah? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Kita berhenti sampai situ chapter 5. Okay, saya bagi awak rest 2 minit. Okay, 2 minit awak rest. Kita nak masuk chapter 9. Okay, jangan lupa buat sampai habis bab 5. Yang tak berasa nak minum dulu boleh pergi minum. Chapter 9. Chapter 9 tak banyak pun, sikit je. Yang ini dah ke. Sepuluh ketul yang memang tak ada ni memang jarang datang kelas ke macam mana? Memang tak pernah datang kelas lain ke macam mana?
sebagai rakan sekelas. Tak tahu ke? Awak pun tak tahu? Kawan awak tak ada? Tak tahu. Tak tahu. Kelas lain tu memang banyak tu ke? Ke kelas saya je memang tak datang? Apa tu? Nanti awak naik form 4 awak dah berubah kan kelas kan? So awak takkan duduk dah sekelas. So sekarang awak kena hargai rakan-rakan awak yang berusaha. Telefon, kejut, semua masuk kelas. Awak ni beruntung ni, budak-budak masuk ni sangat beruntung. Okay dah, cukup dah rehat. Ada yang sending love. Dah Dah 2 minit dah kan? Dah. Okay, so kita masuk bab 9. Okay. Bab 9 as usual lah. Okay, nama dia straight line. So straight line kita kena tahu the equation of the straight line. So y equals mx plus c. So m is gradient, c is y-intercept. Okay, so part yang pertama. Yang first sekali, ni paling senang lah. State the gradient m and the y-intercept c. Okay, so the first one. Okay, kita tengok dulu. Pastikan the equations in the gradient form. Gradient form is y equals mx plus c. Depan ni mesti y sahaja. Dia only y sahaja. Koefisien dia 1. Tak ada apa-apa kat sini. Koefisien dia 1. Okay, selagi belum 1, selagi itulah awak tak boleh nak detect the gradient and the intercept. Y-intercept. Jadi sekarang memang dah form dia y equals to 2x minus 7. Jadi depan ni memang dah y sahaja. Kita compare je. Okay. So tengok dekat sini sebelum x. Okay. Sebelum x adalah 2. So 2. So your m equals to 2. Direct dapat. Okay. Selain daripada tu. Okay. Selain daripada yang ada x. Negative 7. So ini adalah c. So c equals to negative 7. Okay. Clear? Ni paling mudah lah kan? Boleh? Boleh. 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 Tak terdapat nombor 5. Okay, question number 5. Number 5 kita ada negative 3y, negative 2x plus 4. So make sure depan ni hanyalah y sahaja. So macam mana nak eliminate negative 3? How to eliminate negative 3? Macam mana hapuskan negative 3? Plus 3. Bahagi. Plus 3. Bahagi. Bahagi. Kenapa bahagi? Kenapa bukan plus 3? Sebab yang tu je Tu darab. darab. Lawannya bahagi. Kok gitu? Yes, betul. Negatif 3 dengan y ni darab. Jadi kita nak eliminate negatif 3, divide. Semua kena bahagi negatif 3. Semua. Buat gitu. So yang ni habis. So tinggal y. Okay, negatif jadi? Positif. Positif. So 2/3x. Positif divide negatif jadi? Negatif. 4/3. Okay, so now baru boleh kita compare. Okay, yang sebelah x. Okay, sebelah x yang ni. Okay, ini m Negatif. equals 2/3. Okay, selain daripada tu adalah y-intercept. C equals to negative 4/3. Okay, boleh ke? Oh, boleh.
Boleh, boleh. Tu Okay. Padam lah, ada padam yang lain. Okay, begitulah. Okay, next. Nombor B. State the value of H dengan K. Okay. Nama dia straight line. Straight line ni ada 3 jenis straight line. Okay, straight line yang pertama. Ni namanya horizontal line. Okay, straight line yang kedua, vertical line. Satu lagi adalah slanting line. Okay, bila awak ada horizontal line, ini dia mesti parallel to your x-axis. Okay, so bila parallel to x-axis, the equation must be starting from y. Y equals to something. Saya letak 5 kat sini contoh. Okay, kalau ada vertical line ni mesti parallel to your y-axis. Bila parallel to y-axis, the equation starting from x. X equals to something. For example, x equals to -2. Last kali yang ni bila serong ni, awak ada form macam ni. Okay, boleh? Okay, sekarang dia nak state the value of H and K. So the first one. Okay, kita ada kat sini horizontal line. So bila horizontal line, nampak ni equation dia Y sama dengan H. Okay, so beritahu saya H sama dengan berapa? H equals to? H equals to... H equals to? Nampak kan? Okay, muka surat 119. Nampak kan? Kejap ya cikgu. Y sama dengan H. H sama dengan? 2. 2. Sebab apa? Sebab dia lalu dekat Y sama dengan 2. Jadi H kita adalah 2. Okay, K kita adalah? -4. -4. Sebab dia lalu dekat Y equals to -4. Jadi K ni -4 lah. Okay, yang ni H equals to? -6. -6. K equals to? 2. 2. Perasan tak kat sini? Bila awak ada horizontal line, equation starting from Y. Bila awak ada vertical line, equation awak starting from X. X sama dengan? Boleh ke? Ni sangat-sangat simple lah. Boleh. Next. Dia nak pergi yang ni. Yang ni saya dah ajar dah. Okay. Daripada gradient form yang awak ada ni, awak boleh transform kepada intercept form. And then in this form. Okay. Saya dah ajar dah macam mana. Okay, awak boleh buatlah ikut metod apa saja. Yang pasti dapat form yang sama. Okay, kita buat satu. So this one. Kita ada 3x plus 2y equals to 6. The first one dia nak dalam intercept form. Sebelah kanan awak mesti 1. Jadi kita ada 3x plus 2y equals to 6. So kita nak jadikan sebelah kanan ni 1. Jadi 6 bahagilah dengan 6. So semua kena bahagi dengan 6. Okay. So dapatlah 6 bahagi 6, 1. Jadi yang ni kecilkanlah. 3 kita boleh kecilkan. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. So ini jadi x over 2. Plus yang ni kita boleh kecilkan 2 bahagi 2, 1. 6 bahagi 2, 3. So y over 3. So dapatlah jawapan. Okay. Next yang ni pula.
Dia nak dalam gradient form, so 3x plus 2y equals to 6. Transform dalam gradient form. Gradient form depan y tu mesti 1. Sekarang ni kita ada belah kiri kita, on your left hand side ada x dan y. Jadi yang tak ada kena-mengena dengan y pindah dulu. So 3x kita bring to another side will be negative 3x. Okay, so akan jadi negative 3x plus 6 ataupun 6 minus 3x. Sama je. Next kita nak jadikan depan y ni 1, koefisien dia 1. Jadi divide by 2. Semua bahagi 2. Bahagi 2. Okay, so 2, 1. So tinggallah y. So this one simplify. Okay, plus 6 over 2. So dapat 3. Okay, dapatlah jawapan. Boleh ke? Boleh. Ya. Senang ni kan? Okay, next. Okay, 5 saat kau nak salin. Okay, dah Korang bawa buku kerja balik kan? So sambil buat ni sambil terus tulis dalam buku kerja tu. Ni kalau awak tak salin ni habis. Kalau boleh faham dan ingat tak apa. Okay, yang ni pun sama jugalah kaedah dia. Okay, ni muka surat sebelah 1, 2, 1. Okay, sama juga kaedah dia. Okay, so kita buatlah 1. Kita buat nombor 2 lah. So kita ada kat sini x over 4 plus y over 3 equals to 1. So given intercept form, dia nak transform dalam gradient form dengan ax plus by equals to c. Okay, so kita nak transform dalam ni dulu. Okay, bila awak tengok form ni, dia tak ada pun pecahan. Okay, tak ada pecahan. Jadi kita nak eliminate the denominator. Okay. First step awak nak eliminate. Okay, macam saya dah ajar hari tu, awak boleh terus darab dengan lowest common multiples. Ataupun awak boleh equate denominator first and then bring the denominator to the other side pun boleh. Okay. So kita buat cara yang kedua lah. Cara pertama saya dah ajar waktu kelas hari tu. Saya ajar satu lagi cara yang kedua. So equate the denominator. Kenapa kena equate the denominator? Sebab kita ada addition kat sini. Kalau ada multiplication, no need to equate the denominator, boleh darab terus. Tapi sebab addition, kita nak equate denominator. Okay, before kita boleh bawa ke sana denominator dia, nak eliminate denominator, so kita kena equate first. So 4 times 3, yang atas pun darab 3, 3 times 4, yang atas pun darab 4. So dekat atas jadi 3y tambah 4y. Okay, yang bawah jadi 12. 1. Okay, dah settle equate denominator, baru boleh eliminate denominator. Bring to another side times 12. Okay, so akan jadi 3y tambah 4y sama dengan 1 darab 12, 12. Dah jadi terus dah. Form yang atas tu. Cikgu, kenapa 3y? Kenapa 3y? Salah Sepatutnya 3x kan? 3x. saya nak test. Ingat kau awak dah tak ada kat situ. Yelah cikgu. Dah lama tak dengar korang gelak kan. Serius korang ni. Baru kena marah sikit dah. Senyap je. Semua mesej saya tak adalah semua mesej saya. Rasa macam artis lah. Kejap kan ramai yang PM tepi. WhatsApp ada, Telegram ada. Cikgu saya memang kirim bla bla bla. Minta maaf. Alah. Daripada form 1 tengok. Tentulah. Baguslah yang mewakili semua tu kan. Dah, settle. Next kita nak buat yang sebelah, gradient form. Gradient form pun samalah. Okay. So saya bermula kat sini lah ya. Gradient form so kita ada dekat sini 3x plus 4y equals to 12. So kita nak jadikan y as a subject. So 3x bring to another side.
So jadi negative 3x plus 12 ataupun 12 tolak 3x. Okay, nak eliminate 4 divide by 4 everything. So ni jadi negative 3 over 4x, 12 bahagi 4, 3. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, so saya tak nak go through yang bawah. Yang bawah ni pun sama je. Okay, sama je benda-benda ni. Okay, yang ini tinggalkan C je dekat belah kanan. Jadi tinggalkan 9 je. 3x bawa sana. Dah settle. Dapat yang ni. Okay, yang ini dia nak sebelah ni 1. So 9 nak jadikan 1. Bahagilah 9. Everything bahagi 9. So sama juga konsep dia. Nak kena buat ke ataupun boleh buat sendiri? Cikgu tunjuk 1 cikgu. Saya tunjuk 1. Okay, saya buat nombor 1 Okay, so yang ini form dia C dekat sebelah kanan. C sahaja sebelah kanan. Jadi kita ada macam ni. Okay, 3x plus 9. Okay, so kita nak 9 je berada sebelah kanan. Jadi 3x ni tak nak. Bawa belah sini. Jadi sini positif. Bila pindah jadi negatif. Negatif 3x. Yang ni plus y. Equals to 9. Dah siap. So dapatlah form macam ni. Ax plus by equals to C. Okay. Next nak jadi intersect form pula. Intersect form masih sama, sebelah kiri awak ada x dan y, sebelah kanan hanya ada constant. So constant awak mesti 1. Jadi saya bermula daripada sini, negative 3x plus y equals to 9. So saya nak jadikan sebelah sini 1. Jadi kita kena bahagi dengan nombor yang sama dengan sebelah sini. So nombor ni adalah 9. So everything divided by 9. Sini pun bahagi 9, sini pun bahagi 9. Okay, kecilkan 3 bahagi 3, 1, 9 bahagi 3, 3. Tulis semula. So awak ada negatif x over 3 plus y over 9 equals to 1. Settle. So belah kanan jadi 1 je, terus settle. Itulah jawapan dia. Okay, boleh? Boleh. Boleh aku. Okay, 5 saat. Bagus ni korang ni. Ada yang mesej saya yang beritahu cikgu, saya minta maaf, jujur saya tertidur selepas subuh dan tak terjaga. Bagus, jujur macam tu. Tapi saya still kira dia merit lah. Okay, nanti sebelum habis kelas saya bagi tahu awak apa 5 perkara yang awak kena elakkan untuk menjadi orang yang berjaya. Okay. Okay. So dah, kita nak pergi seterusnya, lagi sikit je. Okay, so yang ni part yang saya masih sempat ajar. Okay. Determine whether each of the following points lies on the straight line. So yang ni saya sempat ajar hari tu. Okay, di kelas yang pertama. Jadi macam mana kita nak tahu sesuatu point tu berada di atas garis lurus. Senang je, gantikan saja dalam garisan tersebut. Equation of the line. Okay, so ada equation of the line kat sini, y equals to mx and ms. 5x minus 2. So dari sini saya buat nombor 2 lah. So kita ada equation kita y sama dengan 5x tolak 2. Jadi asingkan. Okay, kita ada kat sini left hand side kita sama dengan y. Okay, ni sama dengan y. Okay, right hand side kita sama dengan 5x minus 2. Okay, now kita nak test point yang ini. Negative 2x. So kita gantikan. Negative 2 ni adalah x koordinat. 8 ni adalah y koordinat. Jadi on your left hand side substitute your y. Sebab kita ada left hand side kita adalah y. Y equals to 8. Okay. Now kita nak masukkan dalam belah kanan pula. So your right hand side 5x minus 2. So x kita negative 2. Substitute your negative 2. Okay. So 5 times negative 2 minus 2. So tolong kira berapa?
Negatif. Negatif. Negative 12. 12. Jadi kita nak tahu points to lies on the straight line, kita kena pastikan left hand side dengan right hand side kena sama. Kenapa kena sama? Sebab dia kata kat sini sama dengan equal to. So bila kata equal, left hand side kena sama lah dengan right hand side, barulah sini equal. Jadi kita tengok left hand side kita 8, kita punya right hand side negative 12. So does not equal. So left hand side does not equals to right hand side. Means that negative 28 does not lie on the straight line. So jawapan dia adalah no. Okay, negative 28 does not lie on the straight line. Maksudnya dia tidak berada di atas garisan Y sama dengan 5x tolak 2. Okay, boleh? Boleh. Okay, 5 second. So untuk B dengan C tu pun sama lah. Cuma dia bagi equation of straight line tu dalam bentuk yang berbeza. Okay. Satu dalam bentuk AX plus BY equals to C, satu lagi intersect form. Okay. Konsep masih sama. Awak pisahkan left hand side dengan right hand side, substitute the value. Okay. So B dengan C ni sama je pisahkan kiri dan kanan, tengok sama tak value kiri dan kanan. Kalau sama maksudnya lies on straight line, kalau tak sama does not lie. Okay, kita nak buat satu soalan. Kita nak pergi solving problems. Okay, kita cuba soalan nombor, saya nak buat soalan nombor 2 lah. Sebab soalan 1 ni dah direct sikit. Soalan nombor 2. Okay, page 1, 2, 3. Soalan nombor 2. Masya dah pernah buat? Lebih kurang macam soalan buku teks kan? Betul tak? Kan? So tak payah buat lah. Saya nak pergi terus sebelah lah. So ini sama macam kita buat dalam kelas. Okay, soalan dalam buku teks. So boleh cubalah nanti. Kita nak terus kepada yang ini, yang saya tak sempat nak ajar. So the first question asks you to determine whether the following pairs of straight lines are parallel. Okay, soalan sangat senang. Bila awak nak detect dia adalah parallel lines, awak just tengok gradient sahaja. Okay, if the gradients are equal, means that the straight lines are parallel. Kalau gradient tak sama, jadi is not parallel. Simple sangat. Tengok gradient saja. Y-intercept tak kisah. Awak just tengok M sahaja. Jadi kita try buat satu. Okay. Soalan nombor 1. Okay, nombor 1. So kita ada the first equation is Y equals to 2X. Okay, dia tak ada C. Tak ada masalah. So tengok kat sini. Tell me the gradient is? 2. Berapa gradient? 2. Awak tengok sebelah X je. Sebelah X dia 2. Okay. So next kita tengok yang sebelah ni pula. Okay, equation yang kedua. Okay, equation yang kedua adalah 2y equals to 4x minus 7. Okay, equation ni kita boleh detect tak terus kita punya M? Tak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Y dia bukan Y. Y dia. Y dia ada 2 kat depan tu. Dia ada 2. Yes, coefficient for y is 2. So, kita kena jadikan kat sini y dulu. So, kita nak eliminate 2. We need to divide by 2 everything. Everything kena bahagi dengan 2. So, kat sini barulah tinggal 1. Coefficient dia so tinggal y. 4/2 is 2x. So, yang ni maintain 7/2. Okay, now baru boleh detect M dia berapa? 2. Jadi M dia sama tak? Sama. Okay, ni saya label Parallel. 1, saya label. Yes. So since, nak buat kat mana nak kat sini lah. M1 sama dengan M2 then they are parallel. Okay. Or the two lines are parallel. Boleh. Okay. Bolehkah?
Boleh. Boleh cikgu. So, Boleh. yes. Semua Boleh. macam tu. Bagus. Boleh belaka korang. Yang penting awak kena transform jadi gradient form dulu baru boleh detect M. Selagi belum Y equals MS plus C, selagi tak boleh detect M. Okay, so selebihnya awak akan buat. Saya bagi awak rest 1 minit. Maknanya cikgu kan. Okay, 1 minit. Okay, nanti awak cuba buat sikit-sikit sampailah aktiviti 3, try buat. Kalau rasa dah faham semua, awak boleh terus buat aktiviti 3. Okay, kalau masih tak faham lagi, awak buat dulu basic yang depan-depan tu, baru buat aktiviti 3. Okay, seterusnya yang ini. Yang ni awak dah buat tu maksudnya awak dah faham lah kan, nak belajar sendiri hari tu. Ni lah paling seronok sebab dia nak determine the equation. Tadi setakat awak cari gradient, y-intercept, lepas tu transform jadi bentuk ni. Sekarang kita nak bina kita punya equation. Equation awak y equals to mx plus c. Okay, y equals to mx plus c. Apa yang awak perlu cari adalah m dengan c sahaja. Okay, y dengan x ni maintain. Okay, awak perlu ganti nilai m dengan ganti nilai c dalam bentuk nombor sahaja. Jadi dekat sini, first situation, okay, awak ada beberapa situation. Situation yang pertama adalah dia bagi gradient dengan 1 point. Okay, 1 gradient dengan 1 point. 1 point. 1 point ni dia bagi XY lah. Koordinat. Okay. Yang ni. Ni situation yang pertama. Situation yang kedua, dia bagi 2 points. Okay, 2 points. Dia tak bagi gradient, dia bagi 2 points. Yang ni dia bagi gradient, awak perlukan 1 point lagi. Yang ni dia tak bagi gradient, dia bagi 2 points. Okay, last one involving parallel lines. Okay, bila cakap je parallel lines, kita tahu gradient dia sama. Okay. Sampai situ. Okay, 3 situasi. Kita tengok situasi yang pertama, the first situation. Okay, the first one, determine the equation of straight line with gradient m. So dia dah bagi dah m and passes through point P. So dia bagi 1 point. So ini jatuh dalam kategori yang pertama. Okay, so dia bagi gradient dengan 1 point. Yang ini kategori yang paling senang. Okay, kita try buat yang ada pecah-pecahan. Okay. Sambut nombor 2 Okay, bila dah ada gradient dengan point, yang ni paling senang. First step, awak tulis dulu general form. Y equals to mx plus c. Okay, so now M kita dah ada. So awak ganti dulu M. Okay, so gantikan M 2/3. Okay, X plus C. Okay, apa yang kita perlu cari adalah C. Okay, awak nak C. Awak nak C. Jadi awak perlu tahu X dan Y. X dan Y ni sebenarnya apa? X dan Y ni any points on the line. Point apa saja yang berada di atas garisan tersebut. Jadi point yang mana soalan dah cakap dah. Passes through point P. Bermaksud P ni berada di atas garisan tersebut. Jadi awak boleh gantikan X dia sama dengan 6, Y dia sama dengan negatif 4. Jadi awak boleh ganti dalam ni X, Y kita negatif 4 over 3 times X kita adalah 6. Okay, so permudahkan kat sini kita dapatkan C. So ni 1 bahagi 3 2. So 2 darab 2 4. 4 bawa ke sana jadi minus 4. Okay, so negatif 4 negatif 4 negatif 8. So awak dapat C awak negatif 8.
Okay, so kita nak C je. 4 ni bawa sini jadi -4. So -4, -4, -8. So awak dah ada C, awak dah ada M. Masukkan semula. Okay, M dan C sahaja. M awak 2/3. C awak adalah -8. Terus tulis -8. Dapat jawapan. Boleh ke? Boleh. 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 So yang ini. Okay, ni masalah. Okay, ni situasi yang pertama situasi yang paling mudah. Sebab dah bagi gradient, dah bagi point. So awak just plug in je gradient and then plug in the points to find C. Dapat tu awak letak semula gradient dan C sahaja. M dengan C sahaja. Y dengan X dia dalam bentuk general. Okay, kita plug in tadi untuk dapatkan C sahaja. Okay, so kita pergi yang kedua. Okay, bentuk situation, the second situation. Second situation is okay, given determine the equation of straight line that passes through the given pairs of points. So ini second situation, dia bagi 2 point. Okay, bila dia bagi 2 point, perkara pertama yang awak kena cari adalah gradient. Okay, lepas cari gradient, sama step macam yang ini. Yang kita cari dekat first situation tadi. Okay, kita nak buat nombor 3 lah. Nombor 3. Okay, so kita buat nombor 3 So, first kali cari gradient. So, nak cari gradient macam mana? Awak ada formula y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, difference in y coordinate bahagi dengan difference in x coordinate. So, saya nak start dengan yang ini. Tak apalah, kita label kat sini. x1, y1. This one is x2, y2. Awak label. Okay, so y2 minus y1. Jadi 10 tolak 2. And minus 2 over x2, negative 6 minus 2. Ni kenapa 5 kat sini? Saya rasa yang ini dia nak buat S ni. So awak tukar kat sini adalah point S. Bukan 5, point S. Okay, so masuk calculator dapat berapa kat sini? Berapa dapat? 8 over negative 1 jawapannya. Negative 1. Saya salah kira ke? Betul kan? 10 tolak 2 negative 6. Oh, awak perasan tak saya salah kat sini? Perasan. Yang mana saya salah? Dengan 2. Yang mana? 10 dengan 2. Yang ni kan? Ni adalah 10, betul? 10 tolak 2. Lepas tu negatif 6 tolak 10. Y tolak Y. Lepas tu X tolak X. Tak boleh terbalik Maksudnya kalau atas ni awak bermula dengan Y2, bawah ni mesti X2 juga. Mesti dia punya partner juga. Tak boleh Y2 bawah ni awak bermula dengan X1, tak boleh. Kalau kat sini adalah Y koordinat untuk yang point yang kedua, bawah ni mesti X koordinat point yang kedua. Okay, tak boleh terbalik. Okay, so sekarang berapa jawapan dah? 10 tolak 8, tolak 2, 8. Ini negatif 16. Kecil kan? Negatif half, betul? Betul. Okay, so dapat gradient, ulang balik step yang pertama yang dekat the first situation. Okay, step dia apa? Tulis awak punya equation. So plug in awak punya gradient. Okay, so awak ada negative half x plus c. Okay, so awak perlukan satu point yang berada that passes through the line. So awak boleh pilih mana-mana point. So awak boleh pilih point R or S. So mana-mana point. Okay. So boleh pilih mana-mana. So let's say saya nak pilih R sebab R ni dua-dua positif, so senang.
So saya plug in point R. Okay, saya nak plug in point R. Jadi Y kita 2, negative half, X kita 10. Okay kan? So negative 1 times 5, negative 5. Bring to another side will be plus 5. 2 plus 5, 7. So C equals to 7. Kalau tak boleh buat terus, tak apa, buat sikit-sikit ni. Buat sikit-sikit. Maksudnya tulis dulu. Sini 2, sini negative 5. Plus C. Lepas tu negative 5 bawa sini, tambah 5. Tu dia 2 tambah 5. Okay. 7. So dah dapat M dengan 7, jadi terus tulis equation awak adalah negative half X plus 7. So this one is your final answer. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, bila 2 points dia hanya tambah satu lagi step je. Step yang awak kena cari your own gradient. Tadi dah bagi siap dah. Sekarang dia tak bagi, awak kena cari dulu gradient baru repeat balik step the first situation tadi. Okay, kita nak habis dah. Okay, 5 saat kau nak salin. Okay. Last situation Situation yang terakhir adalah Allah tak nampak. Situation yang terakhir adalah yang ini. Determine the equation of straight line that is parallel to the given straight line and passes through P. So dia tak bagi tahu pun gradient dia apa. Tapi dia bagi tahu gradient dia parallel to the given straight line. Okay, contoh kita buat nombor 2. Okay, dia dah bagi dah straight line 2y tambah x sama dengan 3. Okay, sekarang ni dia cakap straight line baru kita tu dia parallel to this straight line. So bila parallel maksudnya gradient sama. So first step awak kena dapatkan gradient daripada the line given. So macam mana nak dapatkan gradient? Pastikan awak ada dalam bentuk y equals mx plus c. Okay, jadi transform benda ni dalam bentuk ni. Jadi saya transform. Okay, tinggalkan y sebelah, x bawa sini jadi 2y sama dengan negatif x tambah 3 ataupun 3 tolak x. Okay, ni bawa sini jadi tolak x. Saya susun siap-siap x kat depan. Okay, saya nak y saja. Jadi everything bahagi 2. Okay, so tinggallah y sama dengan negatif half x plus 3/2. So daripada sini kita dapat m kita adalah negatif half. Jadi take out the m. So m equals to negative half. So awak ada m, awak ada point. Point awak adalah 3, negative 3, 0. So benda yang sama macam situation yang pertama. So plug in dalam y equals mx plus c. So awak dah biasa tadi kita dah buat 2 contoh. So awak boleh plug in terus sekali 3. Y, m dengan x. So y kita kosong, m kita negative half, x kita negative 3. Plug in semua sekali terus dapat c. Okay, so negative times negative positif. So 1 times 3, 3. So 3/2 plus c. So your c is negative 3/2. Bring to another side will be negative. So awak ada m dengan c. So tulis semula your final answer. Okay, negative half x minus negative 3/2. So plug in your m, plug in your c. Okay, so substitute m dan c. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh tu dapat. Boleh. Okay. So situasi yang pertama lah yang paling mudah sebab dah bagi M siap. Okay, kedua dan ketiga awak perlu cari M sendiri.
Okay, situasi yang kedua, cari M from the formula y2 minus y1 over x2 minus x1. Situasi yang ketiga, cari M daripada the given line. Okay. So, settle bahagian finding the equation of the straight line. Okay, 5 saat. Kita nak habis dah. Last kali awak nak cari ni je, intersection point. Intersection point ni awak dah biasa buat. Awak dah pernah buat. Okay, dah. Dah, sana dah? Dah. 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 Okay, last part is find the point of intersection. So point of intersection, short formnya saya guna point. POI. Okay, so ada 3 method. Method yang pertama graph, yang kedua substitution, fusion, yang ketiga adalah elimination. Okay, so boleh guna mana-mana kalau dia tak mention. Okay, so graph, graph saya tak nak tunjuk lah sebab dia takes time. So nanti awak refer contoh, apa yang dia buat adalah awak lukis graph lah, lukis graph of lines. So lukis first graph, lukis second graph, and then point of intersection kat sini adalah dia punya jawapan. So sangat simple. Okay, wajib ke guna 08, 04? Tak wajib. Awak boleh pilih apa saja titik. Okay, apa saja titik pada graf. Pilih je apa saja value of x. Asalkan value of x tu adalah pada paksi x awak. Contoh dia pilih kat sini 0 dengan 8. So 0 ada dalam ni, 8 pun ada. Okay. So awak cari dia punya y. So okay, awak ada 2 titik untuk awak plot. Okay. Okay, awak ada 2 titik untuk awak plot. Okay, so kita nak buat satu-satu line tu, kita perlukan ada at least 2 points. Awak nak buat 3, 5 point pun boleh, tak ada masalah. Tapi awak perlukan at least 2 points. Sebab tu kat sini dia buat 2 je. So point yang pertama adalah 0, 4. When x Cikgu. next, saya ada. Tadi ada. Okay, dengar? Dengar. Dengar. Ada apa lagi? Okay, so 04 dengan 80. So the first one 04. So plot when x kosong, y dia 4. So dekat sini. Satu lagi 80. Bila x 8, y kosong dekat sini. So ambil pembaris. Wajib guna pembaris. So make a straight line connect this two. Dapatlah line ni. Okay. Awak boleh guna apa saja point, tak kisah. Paling senang adalah x intercept dengan y intercept. So x intercept bila y kosong, sebab tu dekat sini dia plug in y kosong satu lagi y intercept bila x kosong. So bila awak nak buat table tu, buat 3 kolom 2 baris. 3 kolom 2 baris. Sini x, sini y, sini kosong, masuk dalam equation. Awak ganti dalam equation, bila x kosong berapa y dia. Satu lagi bila y kosong berapa? Ada orang call lagi. Macam tu so just cari x intercept dengan y intercept. Dapat 2 ni cukup dah. Garis and then buat satu lagi line benda yang sama, and then your point of intersection yang bertindih itu adalah jawapan. Okay, bila nak point of intersection, jawapan akhir awak mesti dalam koordinat. Okay, mesti dalam koordinat. Okay, sikit lagi.
Yang pun sama juga. Okay, skill ikut awak nak guna skill berapa. Kalau dia tak mention awak boleh guna skill apa saja. Okay, substitution dengan elimination pun benda yang sama. Okay, so yang ini saya sambung on the next class lah. Substitution dengan elimination. Boleh? So bila kita Boleh, ada kelas Cikgu. lagi. Boleh. InsyaAllah bahagian substitution dengan elimination ni saya tak ada masukkan lah. Okay, ini tak adalah dalam awak punya quiz. Soalan quiz awak sangat-sangat simple. Okay, so kita habis kat sini. Ada soalan? Ada soalan tak nak tanya? Tak. Okay, so kita habis dekat sini. Thank you untuk berapa orang ni? 49 orang. Okay, 8 ketul is missing. So ready untuk punya test. Saya buka test daripada pukul 10 hingga pukul 11 saja. So kalau ada masalah apa-apa tolong inform earlier. Okay. Bagi tahu saya awal. Banyaknya love. Okay, so tak ada apa-apa soalan. Cuma saya nak share sikit tips orang yang berjaya. Okay, so kejap je seminit. Okay, ada 5 perkara yang awak tak patut lakukan. Okay, perkara yang pertama assume, perkara yang kedua blame, perkara yang ketiga complain, perkara yang keempat denial, perkara yang kelima excuses. A, B, C, D, E. Okay, assume, blame, kita salah kat orang lain, complain. Banyak benar complain homework banyak lah, apa benda lah. Denial. Okay, penolakan kat situ ya, excuses. Ni paling banyak lah excuses ni. Okay, so cuba elakkan 5 perkara ni, insyaAllah awak boleh jadi orang yang berjaya. Okay, dapat kat situ? Saya baru belajar lah tadi tu. Okay, perkara yang itu bawah line, above the line is responsibility. So kalau berada di atas line, above the line which is take full responsibility, insyaAllah boleh berjaya. Okay, cuba elakkan sebarang excuses. Unless memang kecemasan, tolong inform. Awak jangan assume saya tahu everything. So, kalau awak tak inform, saya tak tahu. Okay, sebelum saya mengamuk ke apa, so tolong inform. Okay, so habis kat situ kita sudahi kelas kita dengan tasbih. Assalamualaikum.